kita dalam Orbit TV minggu ini menyajikan pelbagai cerita menarik tak kisah daripada Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Dan seperti biasa, kita ada dua cerita menarik yang kita kongsikan. Yang pertama apa dia, Patch? Ya, Zah. Yang pertama kita nak kongsikan pasal ada satu video TikTok ni curang. Katanya curang ketika isteri tengah pantang lagi. Wah, panas betul panas. Dan yang kedua mengenai Raffi Ahmad yang dikatakan cuci duit sampai mampu membeli banglo berjuta-juta. Nak tahu apa respon dia? Jom kita saksikan Orbit TV. Okey guys, untuk story Orbit TV yang pertama ni, ada seorang TikToker ni, Patch, yang dikatakan selalulah kongsikan mesej-mesej positif kepada pengikut-pengikut dia. Tapi sekarang menjadi bualan hangat. Panas betul, panas sangat. Susulan pendedahan si isteri yang mendakwa suaminya tu berlaku curang dengan pekerja dia sendiri. Kalau nak tahu, isteri kepada TikToker tersebut dikenali sebagai Shermin Hau Ahmoy. Betul lah kalau saya sebut, Shermin Hau Ahmoy. Dia telah memuat naik beberapa foto dan juga orang kata macam screenshot, ada video juga yang dia naik menunjukkan perbualan mesra antara suaminya dengan wanita yang dikatakan penyondol ni. Kalau awak nak tahu, Azan. Dan berdasarkan perbualan tersebut, kedua-duanya dilihat mula bersayang-sayang. Macam siap hantar gambar dia pakai baju apa. Kena update. Hashtag perlu tahu. Bercerita mengenai kisah rumah tangga, Shermin memberitahu bahawa September lalu suaminya ada nak bercuti ke Bali, Indonesia. Nak tenangkan diri. Berbeza tenangkan diri dia. Lain cara healing dia. Rupa-rupanya pergi dengan skandal. Dan kalau nak tahu, kalau kita biasa tengok video kan, diorang kan selalu post video-video motivasi pasal syarikat dia, bisnes dia apa semua kan. Kelakar menghiburkan. Tapi yang orang tak tahu sebenarnya, Shermin dedahkan yang suami dia ni sebenarnya panas baran. Bukan panas baran je, kaki pukul pula tu. Itu yang lebih mengejutkan ramai apabila Shermin mendakwa suaminya akan merakam setiap kali mereka mahu melakukan hubungan sesama suami isteri. Aneh-aneh ya dia. Tak terhenti di situ. Lelaki itu meminta Shermin untuk menandatangani surat penceraian dan ketiga-tiga anak kena bagi kat dia. Berita ni memang agak mengejutkan ramai pihak, terutamanya diorang punya followers lah. Betul, yang selalu tak tengok sangka. video diorang kan, tak sangka kan. Jadi kita harap mereka lepas ni dapat jumpa cara penyelesaian dengan cara baik dan aman lah. Sebab risau banyak sangat kes sondol-menyondol ni. Betul saya. Dan kita pun tak naklah video isu ni berlarutan panjang kan. Okeylah Azan, kita beralih ke cerita yang seterusnya. Sebelum tu saya nak tanya awak kenal tak seorang yang agak famous, nama dia Raffi Ahmad? Kenal. Saya kenal. Orang kampung. Hebat. Tapi saya taraf ni berbeza. Faham. Kita nak cerita pasal dia ni sebab sejak beberapa hari yang lalu nama pelakon terkenal Raffi Ahmad ni terus melonjak naik. Terus tiba-tiba boom menjadi bualan hangat netizen. Betul. Sebab ada dakwaan yang menyatakan bahawa Raffi terlibat dalam sindiket cuci wang bersama dengan Rafael Alun Trisambodo, rakan dia. Difahamkan isu tersebut mula tercetus apabila seseorang individu ni ada upload video yang mendakwa rumah Raffi Ahmad ni kena geledah lah dengan pihak berkuasa. Lepas tu diorang kata ada jumpa bahan bukti termasuk bilik rahsia yang dikaitkan dengan isu tersebut. Daripada itu, ramai yang mula buat spekulasi lah. Orang speku ni, orang speku itu kan, bahawa kehidupan Raffi yang mewah ini adalah sumber daripada sindiket cuci wang. Sebab macam takkan tiba-tiba dia boleh jadi sangat-sangat kaya macam tu kan. Mungkin mesti ada macam satu sebab punca lah. Susulan daripada spekulasi itu, Raffi akhirnya tampil membuka mulut menjawab segala pertuduhan lah. Takkan dia nak diam je kan. Tak boleh. Raffi menegaskan bahawa dia tak kenal pun Rafael Alun Trisambodo ni. Macam mana spekulasi itu boleh wujud? Dan Raffi juga tidak keberatan sekiranya pihak berkuasa nak, orang kata, memeriksa perniagaan dia untuk melakukan siasatan. Dan menurut sumber, setakat ini pihak berkuasa masih tidak menemukan sebarang bukti. Itu yang dia yakin sangat tu. Dan yang mengaitkan Raffi terlibat dalam sindiket cuci wang seperti yang tular baru-baru ini. Clean lah dia ni. Clean lah. Tapi awak tengok tak YouTube Raffi Ahmad ni? Saya ada tengok juga. Memang mewah betul. Setuju. Kereta, dia nak beli kereta macam beli kereta mainan. Tak ada masalah. Nak beli kereta, hari ni nak tukar kereta lain kan, nak tukar lain, boleh. Tak beragak betul kaya dia. Supaya saya doakan satu hari nanti kita jadi kaya macam dia lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, kita terus ke cerita yang pertama sebab dengannya Azin tak sabar nak pergi beraya kejap lagi. Tak sabar sangat ni. Jadi kita jangan buang masa, kita terus. Pelakon dan pengacara Zulin Aziz meminta orang ramai agar mendoakan yang terbaik buat dia dan suaminya, Farhan Nur Zaini. Kerana apa Azian? Sebab baru-baru ini aktris itu mendakwa hubungan mereka telah berakhir. Menerusi hantaran di Instagram
story, Zulin Aziz berkata buat masa ni dia enggan memberi penjelasan mengenai hubungan berita perpisahan tersebut. Yes, masih mengunci mulut lah. Betul, masih mengunci mulut. Aktris itu juga Zulin Aziz memohon agar orang ramai terus mendoakan dia dan memberi sedikit ruang untuk dia menenangkan diri. Dalam IG Zulin, antara caption yang dia muat naik ialah tiada apa yang mahu dikongsi. Semoga Allah jaga rapat aib kami. Saya bersama keluarga sekarang dan beri ruang dan waktu untuk saya healing. Saya akan kembali kuat semula. Terima kasih sangat-sangat. Dan sementara itu, menerusi satu lagi hantaran pada entry yang sama, Zulin berharap jalan perpisahan yang dipilih akan berakhir dengan baik. Jadi itulah harapan Zulin sekiranya mereka perlu berpisah. Tapi selepas berita itu mendapat perhatian orang ramai, ada setengah pihak ni yang kata berita perpisahan tu macam gimik semata-mata. Dah kenapa nak gimik pula Gimik. kan? Benda macam ni tak boleh buat gimik. Tak boleh buat gimik semata. Benda ni benda serius. Betul. Isu berkahwin, bercerai semua ni tak boleh buat main-main. Namun Zulin menegaskan berita mengenai rumah tangganya dengan Farhan yang didakwa sudah berakhir itu bukanlah gimik. Zulin memohon orang ramai agar berhenti membuat sebarang spekulasi berhubung berita tersebut dan menegaskan yang orang tak waras je menjadikan hal rumah tangga ni sebagai bahan gurauan, dia kata. Setuju. Dan tiada sebarang penjelasan, Zulin bagaimanapun berharap dia dan suaminya akan menjalani kehidupan di masa hadapan dengan lebih baik. Kan? Orang kata bila dah bawa haluan masing-masing tu, insya-Allah nanti Perbaiki diri dan sebagainya. akan lebih tenang nanti. Betul, mungkin. sedih pula saya dengar. Kepada Zulin, stay strong. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Keinginan penyanyi yang juga merupakan seorang usahawan, Ifah Razia, untuk bersalaman dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak kesampaian. Alamak. Dia ditolak oleh ahli parlimen Tambun tersebut, Patch. Alamak, macam mana boleh jadi macam ni, Macam mana boleh tular ni? Macam mana boleh tular ni? Kak Ifah, macam mana boleh jadi macam ni, Kak Ifah? Dan kalau nak tahu, situasi tersebut berlaku ketika majlis berbuka puasa antara penggiat seni dan juga pengamal media bersama dengan Perdana Menteri bertempat di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL. Time tu dia jumpa. Menerusi video ini muat naik oleh Ifah sendiri di Instagram. Dapat dilihat penyanyi berkenaan menghulurkan tangannya untuk bersalaman, namun ditolak Anwar kerana ingin menjaga wuduknya daripada terbatal. Tapi tampil menceritakan situasi sebenar. Sabar kejap, korang sabar kejap. Ifah berkata niatnya bertindak demikian tanda menghormati Anwar sebagai pemimpin negara. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Itu sahaja kan. Dan sebagai orang kata menghormati orang yang lebih berusia dari dia. Betul, setuju. Pun begitu, dia tidak menyadari bahawa Anwar ketika itu berada dalam keadaan berwuduk. Tambah Ifah, dia lihat Perdana Menteri diarak masuk dan ingin mengiringinya. Sebagai penyokong dan juga peminat Anwar, Ifah berkata dia menghormatinya sebagai seorang pemimpin. Tambahnya lagi, dia nak beradab lah katanya. Tak naklah nanti kan kalau Perdana Menteri lalu dia tak buat apa-apa, rasa macam kurang adab pula. Kan. Tapi itulah siapa je yang tak teruja, Azan. Bila kita nampak public figure, nak public figure, popular, Perdana Menteri sebab tu bukan biasa-biasa public figurenya. Bukannya orang lain, Perdana Menteri. Bukannya hari-hari boleh jumpa kan. Betul. Jadi mesti kita teruja dan nak bersalaman dan sebagainya. Itulah. Tapi yang penting, Ifah faham dan dengan rendah dirinya dia meminta maaf. Gitu. Paling penting menjelaskan situasi yang sebenar. Apa-apa pun, raya maaf-maafan. Okey guys, untuk berita OBTV yang pertama, seperti yang mana kita selalu nampaklah, Patch. Walaupun tidak bersama, tapi kelibat Nora Danish dengan Fasha Sanda ni sering kelihatan bersama dengan keluarga Jejai. Kalau ada family gathering ke, makan-makan ke apa, memang selalu bersama. Tapi profesional betul lah diorang. Sangat profesional. Dan kalau orang di luar sana tak tahu, mungkin kita boleh ingatkan yang mereka ini adalah bekas isteri kepada Jejai. Sebab tu bila nampak mereka dalam satu frame yang sama tu macam wow. What is going betul. on? Macam tu kan. Dan baru-baru ini pelakon jelita berbakat hebat Fasha Sanda memuat naik hantaran beberapa keping gambar dan video bersama dengan Nora Danish dan keluarga bekas suaminya Jejai di Instagram. Yes, betul tu. Menerusi perkongsian tersebut, Fasha Sanda dan Nora Danish dilihat sangat akrab, Patch. Dan yang paling penting,
baju sedondon merah. Wah, matchy-matchy macam tu. Matchy. Betul-betul. Eloklah. Ketika menghadiri majlis berbuka puasa dan juga sambutan hari jadi anak sulung Fasha iaitu Putra Raifal yang berusia 10 tahun. Dan bukan tu je Azian, Nora Danish ada tinggalkan komen dekat hantaran Fasha tadi. Cerita ke dia komen apa? Dia komen simbol love. Ada komen betul-betul simbol dia approve. hati warna merah. Maksudnya dekat situ memang dah tak ada apa-apa sengketa, kisah lama semua dah lupa dah. Fasha Sanda juga berterima kasih kepada Nora dan seluruh ahli keluarga bekas suaminya. Kalau benda macam ni, selalunya netizen kena buat apa? Netizen kena buat apa? Dia antara dua je. Selalu sama ada benda macam ni, sama ada netizen kecam atau netizen kagum. Kagum. Tapi dalam kes ni kagum. Netizen telah kagum. Dan memuji sikap kedua-dua pelakon itu serta keluarga jejai juga. Sebab apa? Walaupun setelah dilanda pelbagai isu, macam-macam dah jadi persengketaan sebagainya, namun mereka tetap akhirnya saling memaafkan dan menerima satu sama lain dengan ikhlas. Macam mana kita nak? Alhamdulillah. Orang kata yang dah lepas tu biarlah lepas. Diorang pun dah jumpa kebahagiaan sendiri, betul tak? Betul. Okey guys, kita nak beralih ke cerita yang seterusnya. Baru-baru ini pelakon terkenal Norman Hakim berkongsi satu momen lucu. Awak tahu tak momen lucu tu apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Kita bagi tahu. Kita bagi tahu apabila Norman Hakim baru-baru ni dituduh berlaku curang selepas dilihat keluar berdating bersama dengan anak perempuannya Marissa Dania baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram, Norman Hakim berkata ketika kejadian dia dan anak perempuannya Marissa Dania yang berumur 18 tahun pergi ke bank nak buka akaun Patch. Namun lepas tu, secara tiba-tiba Norman disapa oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Tak kenal tapi terus tegur Norman. And then sebelum individu tu orang kata memuji personality aktor tersebut, katanya mukadimah ni dia punya ayat baru nak start, baru nak fire engine ni, macam agak bagus. Tapi bila dekat tengah-tengah tu, Norman perasan yang dia punya nada macam dah semakin berubah. Sambil mata dia menjering-jering tengok si Dania ni. Dan selepas itu dia cakap, dia cakap kat Norman, ambil lah iktibar dari kes-kes sekarang ni, kes-kes artis ni. Tiba-tiba. Kan? Dan bagaimanapun ketika perbualan mereka berlangsung, Norman dah mula rasa macam pelik. Macam, kejap. Hang on. Apa ni? Apa benda yang tengah berlaku ni kan? Kejap bang. Abang relax dulu bang. Bertindak memaklumkan tujuan dia datang ke bank tu sebenarnya nak berurusan untuk buka akaun untuk anak dia. Itu je. Lepas Norman cakap macam tu, percakapan lelaki berkenaan terus berubah lepas mengetahui Marissa adalah anak dan bukan teman wanitanya. Dalam story ni pengajaran kita boleh ambil ialah janganlah assume atau bersangka buruk sebelum korang tanya dengan orang tu sendiri. Dengan tuan badan sendiri. Jangan tanya dulu ni siapa, baru boleh teruskan. Kan, betul tu. Jangan terus serkap jarang, jangan terus orang kata pukul rata, pukul habis je. Betul. Okeylah guys, itu saja OBTV untuk kali ini. Kita orang pun dah tak sabar nak sambung beraya kan. Tapi kalau rasa macam tak cukup dua berita ni, nak tahu banyak lagi, boleh ke www.obulan.com. Dan untuk video-video menarik, jangan lupa untuk subscribe YouTube Obulan Official dan follow TikTok kami di Obulan Official. OBTV macam biasa bersiaran setiap Jumaat, Sabtu, Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9 dan saya Patch Mono. Saya Azan Syur. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.